Assalamualaikum dan salam hormat. Kembali bersiaran dalam kalender jenayah edisi 29 Jun 2018. Ada yang sanggup bergolok gadai termasuk pinjam ahlong apabila mengalami masalah keuangan tambahan pula selepas musim raya ini. Tetapi adakah individu ini memikirkan tindakan yang akan dilakukan oleh geng ahlong? Yang antaranya ada yang simbah cat lepas ular untuk menggugut mangsa. Mat Langgar ada laporan mengenai geng ahlong ini. Saksikan. Halo. Hello, ya. Okey. Ya, dah. Mau angkat wang boleh? Boleh. Mana ini you dapat nombor, ha? Itu flyers you gantung. Mana flyer, ha? Wangsa maju. Oh, ya, itu kasih saya, ya. Berapa you, ha? Kalau 1,000 berapa? You 1,000 berapa bulan mau bayar? Macam mana bayar? Itulah. Satu hari punya boleh bayar, hari punya, bulan punya boleh bayar. Murah-murah kita kasih, ya. Selalunya bawah 1,000 itu satu bulan pun kira tak sampai 200. Murah-murah punya. You punya gaji berapa? 3,000 saya gaji. Oh, banyak tu. Angkat tinggi sikit lah. 10,000 punya dah, 10,000, 1,000, 100,000 punya. You mau bila? Ini malam boleh tak? Ini malam. Ini malam boleh punya. You sida-sida. Dokumen saja. You bawa itu, you punya IC saja. You beritahu saya punya, you tempat kerja. You bagi you punya bil air. Saya boleh jalan. Kalau mau banyak sikit 10,000. Saya hantar orang punya sama you kalau you susah. Kalau- You cakap saja. Kalau 10,000, berapa banyak saya mau bayar bulan-bulan? Ha? Dia ada itu terus. Kalau you jumpa sama saya boleh cerita lah. You, kita kena jumpa dulu, kita kena bincang. Ini nanti mungkin ada you tak setuju. Kita boleh bincang, ha. Seorang wanita warga Indonesia ditahan selepas mencampak bayi lelaki yang baru dilahirkan dari tingkat 2 bangunan di Hentian Kajang pada Ahad lalu. Setakat ini, Polis Daerah Kajang memaklumkan bahawa bayi itu dirawat di unit rawatan rapi Hospital Kajang, sekaligus menyangkal tular di media sosial yang menyatakan bahawa bayi itu sudah meninggal dunia. Saksikan butiran lanjut mengenai kes ini dan rangkuman kalender jenayah minggu ini. Seorang penoreh getah yang merogol anak tirinya berusia 14 tahun pada Mei lalu dikenakan hukuman penjara 16 tahun dan 10 sebatan di Mahkamah Session Kota Baru pada Isnin. Hakim mengenakan hukuman itu selepas tertuduh berusia 48 tahun mengaku bersalah apabila pertuduhan dibacakan terhadapnya. Mengikut pertuduhan, lelaki didakwa merogol anak tirinya yang tinggal bersamanya di sebuah rumah di Kampung Mani Urai Lama, Kuala Krai pada jam 8.30 malam 27 Mei lalu. Kejadian itu terbongkar selepas mangsa memaklumkan perkara itu kepada kakak angkatnya sebelum laporan polis dibuat pada 16 Jun lalu. Campuran dadah jenis ekstasi dalam botol minuman jenama terkenal menjadi modus operandi dua individu di Pandan Indah sejak 4 bulan lalu. Hasil risikan Polis Ampang Jaya berjaya menumpaskan operasi dadah berkenaan kemarin yang memfokuskan taktik jualan di pusat hiburan sekitar Ceras dan Lembah Kelang. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Assistant Commissioner Hamzah Alias berkata, suspek terdiri daripada seorang lelaki tempatan dan wanita Thailand yang juga sepasang kekasih masing-masing berusia lengkungan 30-an. Air minuman itu dijual RM180 sebotol, manakala satu paket kecil ekstasi dijual antara RM180 hingga RM200 setiap satu. Ia mampu dicampurkan di dalam 3 botol minuman itu. Plastik-plastik kecil itu termasuklah pil-pil dadah yang menghayalkan dan juga yang kita kuatiri ialah minuman yang berbentuk minuman di mana kita menjumpai beberapa paket yang boleh dijadikan serbuk minuman yang dicampurkan dengan air dan kemudian dibotolkan. Yang kita kuatiri akan
melibatkan remaja-remaja yang ingin berhibur di. Dua lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu atas tuduhan mengugut, mahu memukul, membakar rumah serta membunuh keluarga kepada seorang penuntut Universiti Awam. Tertuduh Aman Shah Said Anip, 31 tahun dan Muhammad Roslan, 45 tahun, masing-masing mengangguk faham ketika pertuduhan mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana melakukan ugutan jenayah dibacakan secara berasingan di hadapan Magistrate Abdul Hayy Salim. Mengikut pertuduhan, Aman Shah didakwa melakukan ugutan jenayah dengan mengugut mahu membakar rumah, memecahkan kereta dan membunuh keluarga Amirul Anwar Hussein, 20 tahun dengan niat menimbulkan rasa takut di sebuah rumah di Jalan Sungai Rengas, Padang Sena, 18 Jun lalu. Selain itu, Muhammad pula didakwa melakukan ugutan jenayah dengan mengugut mahu memukul mangsa sama di lokasi, masa dan tarikh yang sama. Polis mengambil masa 36 hari untuk mengira dan menilai barang rampasan di kediaman dan premis berkaitan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak berhubung siasatan skandal One Malaysia Development Berhad. Pengarah Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh berkata, pemeriksaan dan pengiraan pada 21 Mei lalu sehingga 25 Jun termasuk semasa cuti Hari Raya Aidilfitri. Katanya pengiraan dan pemeriksaan mengambil masa lama kerana jumlah barangan yang dirampas adalah banyak dan memerlukan pengesahan pakar. Pada sidang akhbar itu, Amar Singh mendedahkan jumlah keseluruhan nilai barangan dirampas di kediaman berkaitan Najib adalah antara 900 juta ringgit hingga 1.1 bilion ringgit. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, dari jumlah ni, the total amount taking into account jewellery, the cost of it was mentioned as 442 million. Akan tetapi harga pasaran ialah 50 hingga 100% lebih. Maka jumlah yang pengiraan kita ialah bagi jumlah keseluruhannya ialah mencecah 900 juta ringgit sehingga ke 1.1 bilion ringgit. Semua sekali. Nuar Ayam yang terbabit dengan pelbagai kesalahan jenayah di Kelantan dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Kota Baru pada Rabu kerana membunuh pemilik kedai peralatan binaan di Bacok 3 tahun lalu. Hakim Mahkamah Tinggi mengenakan hukuman itu terhadap Anwar Muhammad, 40 tahun selepas mendapati pihak pembelaan gagal membuktikan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melepaskan tembakan dengan niat untuk menyebabkan kematian Mustafa Siddiq di sebuah kedai peralatan binaan di Bacok pada 5 Februari 2015. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 3 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971 yang membawa hukuman mati. Baiklah, sekian saja kalender jenayah minggu ini. Jangan lupa terus mengikuti kami dalam kalender jenayah untuk paparan berita menarik dan kejadian jenayah semasa. Anda juga boleh salurkan maklumat mengenai apa sahaja kegiatan jenayah menerusi email kalenderjenayah@gmail.com. Sekian saja saya Syazwan Emza dan kru produksi kalender jenayah saksikan tips keselamatan minggu ini. Assalamualaikum dan salam hormat. Seandainya berlaku kebakaran di kediaman kita ataupun di mana tempat kita berada, yang pertama adalah jika anda terperangkap di dalam bilik semasa kebakaran, jadi sebelum membuka pintu pastikan anda merasakan dulu kepanasan menggunakan belakang telapak tangan anda, dan jika terasa panas jangan buka pintu tersebut. Jika haba, panas dan asap mula memasuki bilik, tutup pintu dan tutup semua ruang yang terbuka atau di bawah pintu menggunakan tuala, cadar atau selimut. Kemudian bagi isyarat
dengan berada berdekatan dengan tingkap dan guna lampu suluh ataupun apa-apa peralatan untuk memaklumkan bahawa kita berada di dalam keadaan kecemasan dan memerlukan bantuan. Kiranya berlaku kebakaran pada badan, stop, drop and roll ataupun kita berhenti, kita menjatuhkan badan kita dan kita menggulingkan diri kita supaya kebakaran tersebut padam. Sehingga padam barulah boleh kita bangun. Okey.